sebut beginilah ciri-ciri. Kita nak cek kita ni ada tak ciri-ciri isteri yang solehah ni kan, wanita yang solehah ni. Subhanallah. Yang pertama, dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Dinikahi wanita itu kerana 4 perkara. Yang pertama Nabi sebut li jamaliha. Yang kedua li nasabiha. Yang ketiga li maliha. Yang keempat li diniha. Kemudian Nabi sudahi hadis itu, fazfar bizatiddin taribat yadak. Yang bermaksud wanita itu biasanya dinikahi ataupun disukai, ataupun orang lelaki boleh jatuh suka, boleh jatuh cinta, boleh jatuh sayang kepada seorang perempuan, akhirnya nak dinikahi, nak dijadikan isteri kerana 4 perkara. Yang paling banyak kerana rupa parasnya. Yang kedua kerana keturunannya. Yang ketiga mungkin kerana hartanya. Dan yang keempat kerana agama. Nak sebut sikit sangat lelaki yang memilih wanita itu kerana agama. Tetapi Nabi sudahkan hadis itu, fazfar bizatiddin, pilihlah kerana agama, taribat yadak. Taribat yadak ni maksudnya maka beruntunglah. Ataupun selesailah semuanya. Kamu akan dapat semuanya. Sekiranya seorang perempuan itu dia jaga agamanya, kecantikan akan datang, harta akan datang, keturunan yang baik akan datang. Nampak tak? Kalau wanita itu hanya menjaga kecantikannya, 3 yang lain mungkin akan tercicir. Kalau jaga harta saja, kejar pangkat, kejar ini, kecantikan akan tercicir. Akhlak akan tercicir. Agama akan tercicir. Yang paling sempurna bagi seorang wanita itu, ciri-ciri yang paling utama dan paling pertama bagi kita para wanita sekalian adalah agama kita. Iaitu apa dia? Betullah Islam. Iaitu kita pergi kepada 3 perkara. Akidah. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, akhlak. Ini dasar kita. Akidah kita. Seorang wanita yang soleh, akidah dia mesti kuat. Macam mana akidah kita semua? InsyaAllah. Nantilah kuliah akan datang tahun depan, saya nak mula dengan kita akan pilih satu kitab. Kitab itu merangkumi ketiga-tiganya. Bab akidah, bab fiqh dan juga bab akhlak. Saya nak sebut bab akidah. Saya pernah ditegur oleh seorang doktor masa soalan pensyarah, masa tu saya dalam kuliah. Kemudian saya tertidur. Saya ngantuk kan, saya tertidur. Lepas tu pensyarah saya berkata, "Asma, kamu ada masalah akidah." Oh, dia kata macam tu dekat saya. "Kamu ada masalah akidah." Saya pun terkejut. Tidur ada kaitan dengan akidah? Kalau kita dengar tu kan, kalau kita dengar, apa ni ustaz? Maksudnya mesti tak setuju kan? Apa kaitan dengan akidah? Lepas tu dia tanya soalan. "Kamu yakin tak ini majlis ilmu? Kamu yakin tak ada malaikat rahmat yang mendoakan 3 perkara?" Hadis Nabi kan, Nabi sebut, kita berada di rumah Allah, di masjid, di surau, di majlis ilmu, malaikat akan doakan 3 perkara. Allah maghfirlahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan terimalah taubatnya. Sejam kita duduk di sini ni, 1 jam tanpa henti malaikat doakan kita. Yang mana kita sendiri tak mampu nak berdoa dengan Allah selama 1 jam tanpa henti. Kita istighfar pun susah nak dapat setengah jam. 10 minit kita dah ngantuk. Astagfirullah. Kadang istighfar dalam keadaan lalai sambil tengok jam. Ada lagi 10 minit. TV start pukul 6. Drama kita start pukul 6 contoh kan. Astagfirullah sambil tengok jam. Kadang sambil marah kita istighfar. Astagfirullah. Marah anak. Nak sebut istighfar kita kadang-kadang istighfar yang dalam keadaan lalai. Sambil bawa kita astagfirullah tu pun permulaan je lah. Lama diam, betul tak? Susah nak istighfar dalam tempoh 10 minit dengan tenang, dengan khusyuk setengah jam. Tapi di majlis ilmu, malaikat tanpa henti, istighfar tanpa henti. Allahumma gfirlahu, ampuni. Setiap nama yang hadir tanpa tercicir, malaikat akan mohon ampun dengan Allah. Itu kelebihan besar tu. Pensyarah saya tanya, kamu percaya tak ini taman syurga Allah? Hadis Nabi sebut, iza maratum bi riyadil jannah farta'u. Kamu tahu tak nilai majlis yang sedang kita ada sekarang ni? Kalau kamu beriman, kamu tak akan mengantuk, Asma. Saya pun baru sedar, memang betul semua perkara ada kaitan dengan akidah. Contoh balik rumah, kita tengok ada kain plekat bergulung. Faham tak kain plekat bergulung? Maksudnya orang yang pakai kain plekat tu, dia tak sangkut kain plekat tu. Dia mana dia lepas kat situ lah. Siapa tu? Contoh suami lah. Kita dah kemah-kemah, kita dah tinggal elok, tengok ada satu pinggan je tak basuh. Tengok ada stoken bergulung. Boleh panas tak tu? Boleh kan?
Boleh jadi. Sekarang sejuk sebab tak berada di situasi ni. Sebab ada yang kata, tapi kalau kita penat balik, kebetulan suami pula cuti duduk kat rumah, dia tak ada tolong apa-apa. Yang tu satu perempuan. Siapa yang nak bahagia, tolong jangan letak apa-apa harapan dalam fikiran. Sebab orang perempuan, dia kecewa bukan dengan pasangan dia, dia kecewa dengan harapan yang dia bina dalam fikiran dia. Bila balik rumah, saya harap awak tolong jemur kain, saya harap awak masak, saya harap, kebetulan dia off hari tu contoh. Suami pun blur. Oh, awak tak cakap? Yelah, takkan semua nak cakap. Saya harap. Nampak tak harapan kita? Sebab saya belajar benda ni. Benda ni sebenarnya ada dalam fikiran kita saja. Contoh, saya keluar pergi ceramah hujung minggu. Suami saya jaga 6 orang budak kat rumah tu kan. Lepas tu, saya keluar. Terkocok-kocok saya keluar. Lepas tu saya balik. Ada waktunya saya balik dengan harapan. Harap adalah baju dalam mesin basuh tu dia tolong jemur. Harap itu harap. Bila saya balik, dia tak buat contoh, saya akan marah. Saya akan kecewa. Ya Allah, takkan tak boleh, takkan ni marah-marah. Betul tak? Kemudian saya sedar, saya tak perlu harap apa-apa. Dia jaga anak. Subhanallah, itu nikmat yang sangat besar. Bukan mudah orang lelaki nak jaga baby apa semua dengan ni kelang kabut. Dia bukannya macam kita. Kita boleh buat kerja satu masa 5-6 kerja, betul tak? Orang lelaki kita harus faham dan kita tak boleh paksa dia buat macam kita. Kalau kita minta, bang tolong angkat kain, memang angkat kain je lah. Kalau kita bebel, awak ni takkanlah angkat, bawa masuklah, tolonglah lipat, tolonglah angkat, tolonglah ni. Kita tak ada, kita buat sampai selesai. Kalau kita minta tolong, bang tolong panaskan lauk, dia akan pergi ke dapur, dia pun panaskan lauk dan dia menunggu lauk dipanaskan. Betul tak? Dia akan berdiri, kenapa lambat ni, tengok api, tengok ni. Dia berdiri. Kita masa tu, kain boleh masuk dalam mesin. Boleh buat tu, buat ni, selesai. Lepas tu tengok jap kacau, lepas tu gini. Dan ini adalah hakikat ciptaan ini dibuktikan oleh sains. Orang perempuan otak kiri kanan dia bersama-sama. Lelaki bila kanan-kanan, kiri-kiri. Kita tak boleh kata awak ni tolonglah laju sikit. Akhirnya kita akan timbul pertelingkahan, betul tak? Jadi kan senang kalau kita nak, bang tolong panaskan lauk, sambil panaskan lauk, awak tolong buang sampah. Sementara itu kalau lauk belum lagi awak tolong ni. Betul, saya cakap betul. Betul tak? Kalau kita kata, bang saya nak keluar ni, awak buatlah apa yang patut. Itu bahaya. Sebab bagi dia tak ada yang patut dibuat. Kan senang, bang saya harap awak boleh buat 4 perkara. 1, awak dapat buat 2 pun jadi. Make it simple, itu adalah bentuk sefahaman. Sebab saya kaunselor kot, sebab saya banyak baca dan saya juga banyak menyelesaikan masalah rumah tangga. Kadang masalah komunikasi saja. Bila kita bagi skill, kita bagi kaedah. Dah lama, ya Allah, kenapa saya tak terfikir benda ni Ustazah? Benda ni simple je. Sebab apa? Ramai isteri tak cuba memahami suami, suami tak memahami ni. Perempuan tak memahami lelaki, lelaki tak memahami perempuan. Kalau orang lelaki yang suka remehkan orang perempuan, memang saya tazkirah. Tazkirah tu lembut sikit ataupun membebel kau-kau jugalah. Kalau suami kata, Ustazah, perempuan ni suka benda remeh. Saya kata, okey encik, contoh benda remeh apa? Pasal bawang pun dia boleh bising sampai pagi sampai petang. Baiklah encik, encik kata benda tu remeh. Baik. Malam, contoh malam encik, kawan-kawan encik datang. Encik minta tolong isteri, awak masaklah apa-apa. Bang, bawang dah habis. Masa tu baru encik tahu besar ke kecil bawang tu. Faham tak? Benda tu remeh, tapi bagi efek yang besar. Pasal pemadam. Anak kita tak ada pemadam. Budak tu kan, mak tak ada pemadam. Kita pun bising. Ayah, minta dengan ayah. Apa ni pasal pemadam pun nak bising? Tapi pemadam yang kecil boleh menyebabkan anak kita tu dipeli dekat sekolah. Diejek. Kau ni asyik pinjam pemadam orang je. Kau ni. Benda tu kecil. Tapi bab-bab remeh-temeh ni, dia akan efek dalam tempoh yang lama. Benda tu nampak kecil tapi ia besar dalam satu keadaan. Orang lelaki kata sebelum kahwin ramai juga yang rujuk saya pasangan belum kahwin. Sebab saya juga pecamah kursus kahwin kan. Ustazah, dia kan semuanya ya kan je. Senang lah, semua kita nak fikir. Orang lelaki tu kan endorse je. Ya, saya setuju. Apa pendapat awak? Baik bagi awak, baik bagi saya. Apa yang awak ni, betul tak? Ayat orang lelaki kan senang. Terpulanglah pada awak. Apa yang baik bagi awak, baik bagi saya. Dia tu kan setuju je. Saya nak bagi tahu kepada para lelaki sekalian, anda dah beri kuasa sebelum kahwin. Awal kahwin, tukar endorse je. Kalau isi tanya awak, kita nak pergi jalan mana, terpulanglah, terserah. Kan ayat tu senang. Akhirnya kita kena fikir, sampai umur dia dah 40, dia akan mula tercala ego dia. Dia datang mengadu kepada saya, Ustazah, isi saya ni semua benda keputusan dia nak buat. Saya nak tanya, encik dah bagi hak buat keputusan sejak bila?
sebelum kahwin. Jadi kalau encik nak ambil balik kuasa tu, kena berdikit-dikit. Encik kena tunjukkan encik mampu berfikir dengan baik bagi cadangan yang baik. Subhanallah. Benda ni sebenarnya semua masalah ada jalan penyelesaiannya, insya-Allah. Saya nak bagi tahu orang perempuan saya, lepas daripada berapa kali saya kecewa dengan harapan saya, bila saya keluar, saya ada urusan di luar, saya tak letak apa-apa harapan. Bila balik, rumah bersepah, semua tunggal langgang dalam sinki, saya tak akan marah. Saya akan duduk, okey tak apa, walaupun suami saya pula rasa bersalah. Minta maaf lah, minta maaf tak sempat buat apa-apa, gini-gini. Ya, tak apa, don't worry, kita pun duduk, tak apa, kita buat sama-sama. Sebab orang perempuan kita selalu kecewa dengan harapan yang kita bina. Kita mengharap suami buat surprise birthday lah kononnya kan. Pagi dia tak ucap, mesti big surprise ni. Dia buat-buat lupa, tak apa. Sampai petang, mesti big surprise. Bila malam pukul 12, siapa yang surprise? Memang dia lupa. Tak payah nak surprisekan diri sendirilah.